بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang demi ruang, peluang demi peluang, sampailah pada malam ini kita mampu untuk beriktikaf sebentar antara waktu maghrib dan waktu isya ini, waktu yang digelarkan sebagai waktu perdana ataupun premium time, waktu prime time, waktu perdana, waktu yang orang suka duduk dengan keluarga, waktu yang orang suka waktu ni pergi duduk dekat kedai makan, makan ramai-ramai, waktu yang pada masa ni orang suka pergi ke supermarket beli barang untuk buat bekalan rumah. Waktu pada masa ni orang suka duduk depan TV, tengok TV ramai-ramai dengan ahli keluarga. Tetapi dalam segelintir umat ini ada di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala beri dia kelapangan yang pelapang sekali. Allah bagi dia nikmat kelapangan, Allah bagi dia nikmat hati dia tenang, jiwa dia begitu teruja untuk berada dengan Allah. Dia rasa seronok ketika mana tempat orang lain dia rasa seronok dengan supermarket, orang lain rasa seronok duduk kat kedai ikan bakar, orang lain rasa seronok duduk dekat tempat-tempat yang sejuk, duduk macam tempat-tempat supermarket, duduk beli barang ke beli baju ke, dia seronok. Tiba-tiba dia seronok duduk rumah Allah, duduk pula tuan-tuan i'tikaf, duduk pula dalam majlis ilmu, duduk pula dengan zikrullah, duduk pula dengan hati ini berkait dan bertaut kepada Allah. Maka orang macam ni lah Allah nak bagi dekat dia tuan-tuan sebanyak mungkin apa yang dia perlukan pada alam ini dan juga pada akhirat dia. Tuan-tuan pasti ada impian ukhrawi, impian akhirat. Tuan-tuan nak apa pada urusan akhirat? Tuan-tuan nak apa pada urusan di alam kubur? Tuan-tuan teringin apa dekat alam kubur? Tak ada lain tuan-tuan, kita nak satu je, nikmat boleh dapat kelapangan di alam kubur, nikmat menjadi tetamu Allah di alam kubur, nikmat diberikan kenikmatan yang mana malaikat datang bukan menggerunkan kita, tapi kita menanti malaikat bawa benda-benda baru sebagai hadiah kepada kita. Kita nak inilah di alam kubur. Kita nak apa impian untuk akhirat nanti? Kita nak supaya pada waktu di padang mahsyar kita tak ada urusan dengan manusia dah. Kita nak hanya urusan kita dengan Allah, bahkan kita diberikan hisaban yasira, satu perhitungan hisab yang paling mudah. Satu hari Sayyidatina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, macam mana yang dikatakan hisab paling mudah? Macam mana yang disebutkan hisaban yasira,
hisab yang mudah ni macam mana? Nabi kata hisab yang mudah adalah dia tak ada soalan, man su'ila fahuwa uziba. Siapa-siapa yang ditanya, disoal jawab di hadapan Allah, maka orang itu bakal kena azab. Tanya tu pun dah azab dah. Tanya, Allah tanya, ni awak buat gini dan gitu, itu pun dah azab dah. Maka Aisyah kata, bukankah kita ni diberikan semua orang akan dihitung? Nabi kata, ya, kita semua akan dihitung. Tetapi barang siapa diberikan hisab yang mudah, dia tidak akan ditanya apa pun, soal jawab apa tak ada, melainkan al-ardu, melainkan hanya ditayangkan saja apa yang pernah kita buat dulu. Tayang tu tetap ada. Al-ard artinya dipaparkan, dihamparkan benda yang kita pernah buat dulu. Sepanjang hayat kita atas dunia, kita akan tengok balik satu persatu. Itu pun Nabi kata apa? Barang siapa yang bertaubat dan diterima taubatnya, maka tidak ada lagi bagi dia dosa, seolah-olah dia tak pernah buat dosa tu. Kalau Allah terima taubat kita, tuan-tuan, dalam buku catatan kita itu pun terpadam. Bahkan Nabi kata apa? Malaikat yang mencatat itu pun Allah akan lupakan dia yang dia pernah catat tentang kejahatan yang pernah kita buat. Dan yang nombor 3 ialah tidak ada lagi paparan ataupun tayangan di akhirat nanti tentang dosa yang telah diterima oleh Allah akan taubat tersebut. Ini mahal harga taubat. Sebab tu tuan-tuan, kita semua ada impian ukhrawi, impian akhirat kita. Jangan hanya duk fikir tiap tahun 2023 apa impian hang, 2024 apa impian hang, tapi kita tak ada pun impian di alam kubur, impian di alam ketika mana di akhirat. Tak ada, tuan-tuan. Sebab bila ada impian-impian ini, orang yang ada azam, ada cita-cita, maka dia akan usaha untuk dapatkan dan untuk mendapatkan apa yang dia impikan dan yang dia cita-citakan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung. Tadi itu mukadimah, tuan-tuan. Insya-Allah malam ni, tuan-tuan, kita akan sambung balik kita punya perbincangan kita tentang sirah melalui kitab Rahiqul Makhtum karangan Abdul Rahman Al-Mubarak Furi, Safiyur Rahman Al-Mubarak Puri. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita berhenti hari itu pada susul galur kacukan. Kan Arab ini terbahagi pada 3. Kita bincang hari itu kan. Kita nak masuk pada Arab kacukan, Arab mix mix punya Arab. Baik, tuan-tuan, bersedia kita untuk menelusuri bagaimana Arab kacukan ini bermula. Yang saya tanya tuan-tuan hari itu kan, orang Matang dan Malung Arab mana? Kan? Arab daripada mana? Ni Arab kacukan. Kita tak masuk lagi kan Arab kacukan ni kan? Tak masuk lagi kan? Satu lagi, baik. Baik, tuan-tuan. Susul galur Arab kacukan. Susul galur Arab kacukan dia bermula daripada nenek moyang Nabi Ibrahim alaihissalam. Mula daripada nenek moyang mereka, iaitulah Ibrahim alaihissalam, yang berasal daripada mana? Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan, asal mana? Kan nak bang masal matang kot. Nabi Ibrahim dia ni berasal daripada satu lembah bernama Faddam Al-A'ram, ataupun dipanggil lembah Ir. Ada yang namakan lembah Ar, tapi nama penuh tempat itu ialah Faddam Al-A'ram. Macam kita panggil hari ni lah, abang ni orang mana? Saya orang Matang. Kita sebut orang Matang, tapi nama sebenar tempat ni Permatang Damar Laut. Di kawasan tu, tuan-tuan, nama dia Faddam Al-A'ram. Fad Al-A'ram, Faddam Al-A'ram nama tempat tu, yang terletak di Babylon, kawasan Babylon dekat dengan Iraq. Ni tempat kelahiran dan tempat perkampungan asal usul Nabi Ibrahim alaihissalam. Dekat Bandar Faddam Al-A'ram ini ialah, tuan-tuan, dekat dengan Kufah, di tebing barat Sungai Euphrates.
Sungai Euphrates, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah dunia, Sungai Euphrates salah satu sungai yang menimbulkan tamadun Iraq yang pernah bertimbul di kawasan Sungai Euphrates. Kalau tuan-tuan kaji pasal tamadun, tuan-tuan akan tengok kebanyakan tamadun dalam dunia ni dia akan bermula di lembah-lembah sungai. Macam Sungai Tigris. Sungai Tigris dia ada tamadun Mesopotamia. Tamadun di lembah Sungai Huangti dia timbul tamadun Cina. Sungai Gangga ataupun Sungai Ganges dipanggil sebagai tamadun India. Mai kepada Mesir, tamadun Mesir purba bermula di tepi Sungai Nil. Tetapi tamadun Islam bermula daripada mana? Dalam dunia ni tamadun paling pelik sekali, memang berbeza terus daripada tamadun-tamadun lain adalah tamadun Islam. Kerana tamadun Islam dia bermula di tengah-tengah kawasan padang pasir yang tak ada air. Kat mana? Bermula di Makkah Al-Mukarramah. Dia mula di lembah Mekah. Dia beza dengan tamadun-tamadun lain. Maka itulah kehebatan tamadun Islam. Kerana tamadun lain bermula dengan benda-benda yang untuk menjana makanan, menjana harta daripada lembah-lembah sungai ini. Tapi tamadun Islam dia bukan berasaskan kepada harta benda ataupun maddiyah. Dia bukan. Dia bermula dengan tamadun mengenalkan manusia kepada Tuhan. Ni beza tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain. Kalau orang tanya kat tuan-tuan, hang hebat mana tamadun Islam hang? Ni kan tuan-tuan, kita dah tengok kan kerajaan tengah merangka dan melancarkan, dia panggil Madani, kerajaan Madani itu tuan-tuan ialah apa? Dulu tuan-tuan ingat tak zaman Pak Lah kan, nama Pak Lah dia mula nama dia Islam Hadari. Sekarang ni nama dia Islam Madani, kerajaan Madani. Apa beza dua-dua? Dua-dua lebih kurang sama tuan-tuan. Hadari maksudnya tamadun, Madani pun tamadun, civilized ataupun civilization, berketamadunan. Dia akan dijumpai dalam banyak kitab, dalam kitab-kitab seperti pakar sosiologi, seperti mana ulama silam yang bernama Ibnu Khaldun ada tercatat perkataan ni Madani, perkataan hadarah. Macam dulu nama Islam Hadari itu tuan-tuan, dari segi bahasa tak berapa nak kena. Sebab dari segi bahasa dia kena letak hadratul islamiyah baru betul. Islam Hadari tak betul. Tak betul dari susunan bahasa Arab, tapi dimelayukan jadi Islam Hadari. Ini dululah tuan-tuan. Saya bukan nak kupas bab tu. Tuan-tuan jangan fikir pasal bab politik, kita mengupas tentang bahasa. Baik. Macam Madani tuan-tuan, dia melibatkan kepada ketamadunan. Kalau tanya apa hebat tamadun hampa? Jawapan dia ialah tamadun kami bukan bermula di tebing sungai. Tamadun kami bukan bermula dengan pencarian harta. Tamadun kami bukan bermula dengan mencari hierarki siapa paling tinggi. Tapi tamadun kami bermula dengan mencari siapa Tuhan kami. Mengenalkan manusia dengan Allah, mengenalkan manusia dengan Rasulullah, berlandaskan kepada wahyu datang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini nama dia tamadun Islam. Baik, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dia bermula di lembah nama Faddam Al-Aram di tebing Sungai Euphrates di Iraq. Cari gali arkeologi memberi sebuah gambaran terperinci mengenai bandar itu, keluarga Ibrahim dan agama semasa serta keadaan sosial. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita nak baca balik kisah dia. Tuan-tuan dah dengar ke belum? Kalau tak dengar lagi, saya nak membuka cerita Nabi Ibrahim, sebab kita kena masuk. Kerana dalam kitab ini dia cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memulakan langkah sampai bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mula kelahiran di Faddam Al-Aram.
Dia membesar dalam sebuah keluarga. Bapa dia tuan-tuan, nama bapa dia dalam kitab dalam Quran sebut nama dia Azar. Tapi dalam IC dia, dalam catatan sirah, bapa nama apa? Ibrahim bin Nahur bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Sarik bin Maktushalih bin Falih. Ni nama Nabi Ibrahim bin Nuh bin Sam bin Nuh, sampailah Nabi Adam alaihissalam. Ni nama Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan, ketika mana membesar dalam bapa nama dia Azar. Dalam Quran dalam surah Al-An'am cerita, wa idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Waktu Nabi Ibrahim, dia kata wa idh qala Ibrahim, dan ketika mana Ibrahim berkata kepada bapa dia, wa idh qala Ibrahim li abihi, abihi bapaknya, Azara, bapa nama Azar. Pasti apa tak nama dengan Tareh? Sebab apa tak nama dengan Azar? Tuan-tuan, Azar itu gelaran bapa dia. Azar itu gelaran bapa dia kerana bapa dia ni tuan-tuan seorang pembina berhala, pembuat berhala. Berhala paling masyhur yang dibuat oleh bapa ni, nama dia ialah Azar. Jadi orang gelar dia ni ialah Azar, bapa Azar, bapa kepada berhala ni. Sebab itu Quran pun meletakkan nama dia dengan nama Azar. Waktu Nabi Ibrahim bawa pi, dia ni Nabi Ibrahim jadi tukang jual. Anak bapa buat berhala, anak tukang jual. Dulu kita kecil-kecil tuan-tuan, mak kalau buat kuih, siapa tolong jual kuih? Kita tolong jual kuih. Pegang bakui satu, karipap, onde-onde, abu-abu lopeh, kita bawa karipap pi, kita jual. Nabi Ibrahim tuan-tuan, dia buat apa? Dia jadi tukang jual. Tapi problem dia ialah, problem bapa dia ialah, waktu dia jual, dia bukan promote. Orang nak jual, orang kan abang, mainlah rasa karipap saya ni sedap, inti dia inti sardin, sedap, kita akan promote. Tapi Nabi Ibrahim terbalik. Dia kata apa? Dia kata, mainlah ni berhala bapa aku, jangan mai beli kerana ini merupakan sesuatu yang tertipu, yang menipu. Dia cerita. Orang kata apa pelik hang ni jual barang macam ni. Berita dapat kat bapa dia tuan-tuan. Bapa dia marah. Kata Ibrahim, hang pi jual barang ke nak bagi aku lingkup? Kalau hang jual lagu ni siapa nak beli? Orang mai report kat bapa dia, hang tengok anak hang ni pi jual barang, bukan jual tapi suruh orang jangan beli. Maka Nabi Ibrahim tuan-tuan, sejak daripada awal lagi dia tidak pernah menyembah berhala. Allah pelihara daripada kecil lagi, dia tak pernah menyembah berhala. Sampai ada satu masa tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia membesar, dan satu hari tuan-tuan, raja pemerintah kerajaan itu nama dia Namrus. Kita panggil Namrud kan, dia nama Namrus, nama sebenar Namrus. Tuan-tuan, dia ni raja, dan raja ni tuan-tuan satu perangai, walaupun dia ni mengalakkan semua orang menyembah berhala, tetapi berjiwa rakyat. Raja ni berjiwa rakyat. Dia tak menindas siapa-siapa, tetapi sesiapa jangan cari pasal dengan dia, terutamanya dalam bab ketuhanan ni. Namrus ni tuan-tuan, setiap satu purnama, lebih kurang 6 bulan sekali, Namrus akan menyuruh semua rakyatnya diberi cuti umum. Dia panggil holiday. Pasal apa panggil holiday? Tuan-tuan tak perasan ke? Kita panggil holiday. Now is my holiday. Apa tu holy? Holy ni agama. Day tu hari agama tuan-tuan. Tak perasan ke? Kita dua bangga orang, ni saya main holiday ya, saya nak pergi holiday. Ya tuan, holy tu soal agama. Maka Nabi Ibrahim tuan-tuan, Namrus ni tiap 6 bulan sekali akan minta kepada rakyat dia diberi cuti, bahkan keluarkan perbelanjaan keluar daripada kota Fadam al-Arab
untuk memberikan ruang kepada tokong ataupun berhala-berhala yang ada dalam negeri dia untuk diberikan kerehatan. Jadi semua orang akan keluar dipanggil macam family day lah, keluar semua, dan tak dibenarkan seorang pun duduk dalam kota Fadam Al-Aram. Tiba-tiba tuan-tuan, satu hari ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ni duk cari alasan macam mana aku nak mengelak daripada aku boleh keluar, sebab aku nak buat satu kerja nanti. Ketika mana semua keluar, pada waktu itulah Nabi Ibrahim alaihissalam dia bagi alasan dekat kerajaan, aku tak boleh keluar kerana apa? Aku mengalami satu jenis penyakit yang boleh berjangkit. Dia kata kalau penyakit ni boleh jangkit dengan orang, kalau aku bercampur dekat luar sehari semua pekat berjangkit, maka dia mengkuarantinkan diri dia di kota Fadam Al-Aram. Sampai ya akai dia. Tetapi tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, oleh kerana helah Nabi Ibrahim ni yang tipu ni, yang menipu ni, tu yang dalam hadis Nabi ketika mana Nabi Ibrahim berada di padang mahsyar, orang meminta tolong dekat dia, ya abana Ibrahim, wahai bapa kami Ibrahim, tolonglah kami, selamatkan kami, segerakan urusan kami di padang mahsyar. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya pada hari ini aku sendiri pun sedang memikirkan apa jawapan aku nak bagi kepada Allah, sebab beberapa penipuan yang pernah aku lakukan terdahulu semasa ketika mana aku berada dengan Namrus dulu. Tuan-tuan, bayangkan penipuan, dia tipu kerana nak membuktikan ketuhanan. Dia menipu sebab nak membuktikan bahawa Nabi Ibrahim nak membuktikan tentang bagaimana keadaan yang sepatutnya. Tiba-tiba tuan-tuan, dia dikenakan, dia sendiri duk fikir, apa benda aku bohong ni, macam mana aku nak jawab depan Allah. Agak-agak kita tuan-tuan, kita hari ni berapa kali menipu sehari? Bukan menipu sepanjang hidup tau, hari sehari menipu berapa kali? Berapa juta kali kita berbohong sepanjang hidup? Tak kaplah ke duduk dekat padang mahsyar nanti duduk tengah fikir. Baik tuan-tuan, okey, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan, okey, boleh, okey, agak cantik. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan, dia telah menggunakan pakai helah, pakai semua duduk di luar, dia duduk dalam ni. Waktu semua orang keluar, dia pergi belasah habis semua berhala, dia tinggal satu, yang paling besar sekali dia tinggal satu. Dia ambil kapak letak kat tangan kawan tu, gantung kat tangan. Lepas tu dia balik ke rumah duduk. Bila dia balik mai, tengok-tengok semua dah hancur habis. Waktu itulah tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia telah memainkan peranannya macam mana dia nak berdepan dengan Namrus. Kali pertama bila mana Namrus balik, murka kawan ni ya, marah ha? Lalu diarahkan buat siasatan, bentuk Suruhanjaya diraja, cari siapa yang telah buat benda ni, sebab ni jenayah besar ni. Sebab hang pergi pukul semua berhala habis, tumbang habis. Tuan-tuan, sampailah satu masa bila siasat-siasat dalam senarai nama immigration yang keluar api itu, semua keluar, seorang yang tak keluar, tak cop pasport dia. Siapa dia? Dia ni Ibrahim alaihissalam. Dipanggil, depan ada 3 orang hakim. Namrus tidak berdepan dengan Ibrahim. Tuan-tuan jangan silap faham. Pada peringkat awal, Nabi Ibrahim tidak berdepan dengan Namrus. Namrus tak jumpa pun dengan Nabi Ibrahim. Arahan dia ialah supaya Namrus berdepan, arahan dia ialah Ibrahim berdepan dengan hakim 3 orang. Bila ditanya, wahai Ibrahim, dalam kita mensiasatan, hang ada dalam negeri kita, siapa yang buat, siapa yang telah pun lakukan perobohan yang menyebabkan semua hancur habis berhala ini, siapa dan siapa yang buat? Adakah hang buat? Mengaku tak? Tuan-tuan, Nabi Ibrahim kata apa? Tanya kat aku buat apa? Tanyalah orang yang ada dekat dalam ni, siapa yang ada.
Mana ada siapa pun tak tahu, CCTV pun tak ada. Nak cari siapa? Tuan-tuan, akhirnya Nabi Ibrahim kata apa? Dengar ni, wahai hakim, kamu susah apa? Tanyalah kat dia. Dia yang kat tangan dia duduk dalam kapak, mesti dia yang buat. Sebab semua pecah, satu tak pecah, yang tak pecah lah buat. Hakim kata apa? Nak buat lawak ke? Dia ni batu mana boleh bergerak? Nabi Ibrahim kata apa? Kalau begitu, kenapa kamu menyembah batu? Kenapa menyembah benda yang tak boleh bergerak, benda yang tidak ada kuasa, tak ada kudrat? Kamu yang membina dia, tiba-tiba kamu menyembah dia. Tuan-tuan, 3 orang hakim kena smack down. 3 orang hakim knockout terus. Hakim kata apa? Kalau begitu wahai Ibrahim, tak ada soal jawab dah, terus buat keputusan. Kedebang boleh bagi tuan-tuan 3 kali, terus dengan ini saya mengisytiharkan Ibrahim dibunuh. Tak ada lah, sebab apa? Knockout. Nak jawab apa tak boleh dah, terus bagi. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim dihukum bunuh dan fatwa pula keluar fatwa pula. Fatwa apa tuan-tuan? Keluar fatwa, sesiapa yang ingin berkhidmat kepada berhala yang telah pun dihancurkan oleh Ibrahim, maka dia bolehlah menjadi sebahagian daripada orang yang pergi cari kayu-kayu api dekat hutan, mai sini letakkan agar kita dapat membakar Ibrahim beramai-ramai. Tuan-tuan, maraknya api kerana apa? Semua nak cari pahala, konon-kononnya pergi cari kayu, tuan-tuan, himpun nak bakar Nabi Ibrahim. Dibakar tuan-tuan lebih daripada 2 minggu. Api tu punya marak 2 minggu tak padam. Bila padam api tuan-tuan, tiba-tiba kan ayat Quran turun, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah wahai api yang hukum akalnya kamu adalah panas, bardan wa salaman, sejuklah kamu wahai api, salaman, dan selamatkanlah ala Ibrahim, ke atas Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar tuan-tuan, gabuh keluar mai, baju pun tak tersentuh api, keluar mai tuan-tuan. Bila keluar mai, hakim 3 orang terus tersandak. Dia kata apa? Piyah, ini akan menyebabkan satu bencana lebih besar lagi, iaitulah orang akan ramai ikut Ibrahim kerana kehebatan dia. Walaupun dibakar lebih dari 2 minggu, dia tetap keluar sebagai orang yang selamat. Masa inilah tuan-tuan, baru Namrus panggil Ibrahim, panggil dia menghadap dengan aku. Bila menghadap dengan Nabi Ibrahim menghadap dengan Namrus. Namrus telah pun bagi tahu kat Ibrahim, wahai Ibrahim, hang ni sebenarnya apa? Mau apa? Dia kata, aku nak kamu semua beriman dengan Tuhan yang satu tanpa menyembah berhala. Namrus kata begini, wahai Ibrahim, aku akan lepaskan kamu, tetapi janganlah kau berdakwah pada sesiapa pun dalam negeri aku. Tuan-tuan, tapi Namrus lepas saja ke? Namrus tak lepas saja. Wa ma'ahul uyun, bersama dengan dia mata-mata. Maksudnya ialah dia hantar SB sama-sama pi. Di mana Nabi Ibrahim pi akan ada orang ikut. Lama kelamaan tuan-tuan, Nabi Ibrahim mula rasa rimah dengan orang duk follow dia, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim agar keluar daripada kota Fadam al-A'ram. Keluar dari kota Fadam al-A'ram. Bila keluar tuan-tuan, negeri pertama yang dia keluar, dia akan menuju ke arah Baitul Maqdis. Negeri pertama yang dia telah pun singgah adalah nama negeri tersebut, nama negara Harran. Harran artinya, har itu maksudnya panah. Negara ni tuan-tuan, panah yang bersangatan. Mai satu masa dia akan panas sangat-sangat. Pada ketika itu ramai orang akan berhijrah keluar, tunggu sejuk pula baru masuk balik. Di negara inilah tuan-tuan, dalam surah Al-An'am Allah merakamkan bagaimana orang Harran ini punya cara penyembahan mereka. Mereka ni tuan-tuan menyembah, mereka tak sembah berhala,
tapi depa ni negara dipanggil agama natif, agama animism, agama mempercayai kepada bulan sebagai Tuhan. Bulan hilang, naik pula matahari pula dikira sebagai Tuhan. Matahari hilang, mai bintang pula dikira Tuhan. Jadi tuan-tuan, dakwah Nabi Ibrahim ada seninya. Di sini saya nak beritahu tuan-tuan, supaya kita ni mengambil pengajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Kita duk dengar pasal Nabi Ibrahim sebelih anak dia. Seni dakwah Nabi Ibrahim berubah ketika di Haran. Tadi dia terang-terang lawan habis-habisan, tapi bila mai kat Haran, dia mengubah seni dakwah. Dia buat apa? Dia pergi berkawan dengan mereka ni. Dia pergi join kawan sembang seronok. Tak habaq dia ni siapa dia. Waktu dia baru sembang dengan dia, itulah Quran cerita ketika mana Ibrahim melihat ra'at syamsa badhighatan, ketika mana aku melihat matahari itu terbit, hadza rabbi, itu Tuhan aku, fa idza afalat, dan apabila hilangnya matahari ini, aku tak suka Tuhan begitu hilang, dia kata. Rupanya dialog itu bukan dialog dengan Namrus, dialog dengan orang-orang Haran. Dia habaq ke orang Haran ni, wahai orang Haran, sebenarnya kamu ni, aku nak habaq kat kamu bahawa benda kamu sembah ni mana boleh macam tu, macam cik semua. Sat lagi ada, sat lagi tak ada. Sat lagi ada matahari, duduk hilang pula matahari, mai bulan pula, sebuah bulan pula. Tak ada benda yang berkuasa apa kat hang ni. Sebab itu adalah benda yang diperjalankan oleh Tuhan yang Maha Satu. Akhirnya orang Haran menyembah Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Seluruh kerajaan Haran termasuk dengan raja dia telah memeluk agama Hanif. Seni. Set ya. Kau tuan-tuan rasa lama saya rasa set. Kita bagi azan dulu nah. Biar azan dulu. Sila.
Bentar, sikit lagi lah. Sikit lagi. Tak sikit kot lah, banyak orang lagi. Boleh kah tepi tu? Boleh lah? Okey. Kalau berhenti dekat ni, tuan-tuan mesti tuan-tuan tak boleh terima saya dah. Tak boleh terima dah. Kita terus dah. Baik. Tadi kat mana? Dekat negara Harran kan? Okey, baik. Tuan-tuan, waktu duduk dalam negara Harran, seluruh kerajaan Harran masuk Islam, masuk agama Hanif. Agama Hanif ni agama Islam lah. Yang hari ni syariat kita, syariat Nabi Muhammad mai daripada syariat agama Hanif Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tu digelarkan abana, bapak kami, bapak kita Ibrahim. Tu yang dalam selawat kita ketika tahiyat ada selawat Ibrahimiyah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bila dah habis duduk dekat Harran, bila raja pun masuk agama Hanif, apa berlaku? Kerajaan raja kata apa? Wahai Ibrahim, macam ni lah, saya suka tengok kamu, maka saya akan berikan kepada kamu kahwin dengan anak saya, puteri Raja Harran yang sangat cantik. Nama apa? Itulah nama dia Sarah. Sarah itu adalah anak raja negara Harran. Bila berlaku perkahwinan tuan-tuan dengan Sarah, dibawa keluar Sarah dari negara Harran ketika mana musim panas, untuk dibawa terus ke Baitul Maqdis. Sebelum sampai di Baitul Maqdis, on the way nak balik bersama dengan Sarah. Ni saya cerita tuan-tuan, dia tak cerita dalam perjalanan apa-apa jadi ni. Saya cerita tempat-tempat ni. Kalau tidak memang tak habis kisah kita. Sampai dekat on the way nak pi ke Baitul Maqdis, dua orang pasangan sejoli ni, suami isteri ni, menyinggah sat dekat satu tempat yang raja tu digelar sebagai Raja Fir'aun. Raja tu dipanggil Fir'aun. Mana? Mesir. Mesir ni, Fir'aun tu ialah gelaran kepada raja-raja Mesir, semua nama Fir'aun. Nama Ramsis 1, Ramsis 2, Ramsis 3, itu nama-nama dia. Tapi kalau dia ni digelaran Fir'aun. Masuk ke negara Mesir, sampai di Mesir, Fir'aun ataupun Raja Mesir pada masa tu jenis perangai pelik sikit. Perangai dia suka kepada isteri orang. Kalau orang Pulau Pinang panggil dia suka ponu orang lah. Mana bini orang dia suka. Ni perangai Fir'aun tu. Kita mula perangai suka bini orang pun perangai tu tuan-tuan. Nama dia Fir'aun juga. Fir'aun ni tuan-tuan cukup suka pada isteri orang. Bila mana Nabi Ibrahim masuk ke kota Mesir, dia tengok semacamnya lawa kawan ni. Perempuan masuk ni, anak raja, kot muka segak, puteri. Masuk tuan-tuan, sampai terus buat jemputan khas. Hampa panggil Zat tu, dia tu yang baru masuk mai ke negara kita. Bila masuk tuan-tuan, Nabi Ibrahim dah bersedia dengan minda, bersedia apa jawapan nak bagi kat kawan ni. Kawan ni tanya, wahai Ibrahim, yang ni siapa? Apa jawapan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, yang ni ke? Yang ni saudara perempuan saya. Dia tak sebut kata itu isteri dia, tapi dia sebut saudara perempuan saya. Tu yang tuan-tuan akan jumpa hadis Nabi yang saya abang tadi tu tentang padang mahsyar tadi tu. Nombor 2 yang Nabi Ibrahim akan fikir ialah, macam mana aku nak jawab dengan Allah Ta'ala di waktu aku menipu kali pertama depan Namrus. Nombor 2 aku tipu ialah ketika depan Fir'aun. Dia tanya ke aku, ini siapa? Aku jawab, itu adalah saudara perempuan aku. Namun oleh kerana lawa sangat, Fir'aun kata apa? Saudara perempuan lah, aku sapu. Nabi Ibrahim disuruh keluar dan diberikan kebebasan dengan layanan istimewa. Keluar, tak apa, dibebaskan. Tapi Ibrahim
hang tinggal lah sedangkan perempuan hang duduk kat sini, biar duduk dalam istana aku. Tuan-tuan, Sarah diberikan layanan istimewa, dilayuk dekat dia tuan-tuan semua harta-harta Fir'aun yang ada dalam istana Fir'aun. Tunjuk tempat-tempat cantik, tempat tidur cantik, bilik lawa, tempat peraduan lawa, di layanan istimewa, supaya Sarah ni cayak untuk dapatkan Fir'aun, untuk dapat Fir'aun nak dapatkan dia. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku yakin isteri aku adalah orang yang paling solehah. Pastinya dengan kesabaran dia, engkau akan pasti akan berikan dia keadilan buat dia. Malam tu tuan-tuan, Fir'aun tengah tidur, dia mimpi tuan-tuan, datang satu suara yang memberi amaran keras kepada dia agar dibebaskan Sarah ini, kembalikan semula kepada Ibrahim. Malam tu juga tuan-tuan, Fir'aun seriau, bangun, terus panggil Mamanda bendahara, mai terus ke istana, bawa Ibrahim mai. Nabi Ibrahim pada masa tu tuan-tuan, dia kena loteri besar. Sebab apa? Sampai ke istana, wahai Ibrahim, nah balik, ini isteri kamu kan, nah ambil isteri kamu balik. Nombor 2, wahai Ibrahim, aku hadiahkan kepada kamu sebidang tanah di Mesir, duduk di tempat ini dan imarahkan tempat ini. Nombor 3, wahai Ibrahim, nah segerombolan kambing sebagai permulaan hidup kamu dengan isteri kamu. Nombor 5, apa dia? Wahai Ibrahim, aku hadiahkan kepada kamu seorang daripada perempuan istana Fir'aun yang bernama Hajar Al-Qibti. Tu yang Hajar duduk dengan Ibrahim dan juga Sarah. Ada faham ke? Boleh faham ha? Kau suruh cerita balik boleh guna. Saya cerita dengan satu. Kalau saya cakap cepat-cepat tuan-tuan jangan akan lupa. Okey. Sampailah tuan-tuan lah ni sekarang ni Nabi Ibrahim, Sarah, seorang lagi ialah Hajar. Ada seorang lagi tuan-tuan yang jarang disebut, iaitulah bersama dengan Nabi Ibrahim yang mengusahakan ternakan di Mesir secara besar-besaran sehingga kan jadi seorang usahawan ternakan yang berjaya, iaitulah Nabi Ibrahim dengan partner dia seorang lagi. Nama apa? Nama dia Hud alaihi salam. Anak saudara Nabi Ibrahim bernama Hud alaihi salam. Tu anak saudara Nabi Ibrahim. Buat sama-sama perusahaan, bok naik perniagaan tuan-tuan sampai jadi kaya raya, usahaan hebat. Dan pada satu masa tuan-tuan, biasalah dagang merantau di tempat orang, dagang merantau tempat orang, orang luar mai tempat kita meniaga, hati ada sakit. Aku orang sini, pasal apa aku tak dapat benda ni, pasal apa bagi kat orang luar. Dia ni bukan Qibti, dia ni mai daripada Fadam al-Aram tu, Iraq ni orang ni. Tiba-tiba dia dapat jadi usahawan berjaya, kami duk tengok duk beli kambing kat dia pula. Dia pula jadi pengeluar terbesar bagi kerajaan Mesir. Oi, tak boleh jadi. Iri hati dari kerajaan orang setempat menyebabkan akhirnya, saya pendekkan cerita tuan-tuan, menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam telah pun membuat satu keputusan, dipecahkan pecah share. Wahai Hud, hang ambil sebahagian yang hang punya, bawalah perusahaan ini ke tempat yang baru. Maka Hud alaihissalam membawa bahagian perusahaan yang ini ke satu negara bernama Sodom, ke negara Sodom. Duduklah Hud dekat sana. Satu ketika Nabi Ibrahim, lepas Hud dah keluar dah, Nabi Ibrahim masih lagi di Mesir. Tiba-tiba tuan-tuan, mailah dua orang laki-laki yang tak dikenali, mai bagi salam, terus masuk dalam rumah dan jadi tetamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim perangai orang Arab ni tuan-tuan, dia tak tanya hang siapa.
Dia kata hang tetamu sebab mai nampak muka tetamu, mai. Maka diberi jamuan makan. Dalam sirah kata apa tuan-tuan? Dia ambil sekong anak lembu. Lembu ni biasalah kita duk makan, tapi anak lembu. Antara lembu dengan anak lembu, yang mana sedap weh? Tuan-tuan pernah try makan anak lembu? Tuan-tuan, anak lembu kalau letak dengan kambing, tuan-tuan akan pilih anak lembu. Mana anak lembu tuan-tuan, daging dia sangat sedap dan paling mahal. Paling mahal. Ini kan orang duk gila makan daging. Wagyu lah, apalah kan, orang duk makan, suka makan daging. Tuan-tuan, orang duk try makan daging-daging sebab apa? Kelembutan daging dia, tekstur lah apa semua duk makan sedap. Anak lembu tuan-tuan paling sedap. Nama bantolun. Jenis daging nama bantolun. Kalau bakar tuan-tuan memang A+ lah. So kita buat makan pula. Nabi Ibrahim bakar seekor anak lembu, hidangkan dekat tetamu ni. Tetamu tak ambil sikit pun makan. Nabi Ibrahim kata, silalah makan tuan. Sekali tak jawab. Sila makan tuan. 2 kali tak jawab. Sila makan tuan. 3 kali tak jawab. Masuk kali ketiga, Nabi Ibrahim terus ke belakang dengan isteri dia Sarah ke belakang. Kerana apa? Kebiasaan bagi orang Arab, jika 3 kali dipersilakan makan, jika dia tak menjamah, orang yang datang itu mempunyai niat buruk, sama ada musuh kepada keluarga ni. Lalu Nabi Ibrahim menunduk ke belakang. Laki 2 orang ni pun bangun, kata, wahai Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya kami 2 orang malaikat yang diutuskan oleh Allah kepada kamu nak membawa berita. Berita yang pertama ialah apa? Berita yang pertama ialah berita pada masa tu Nabi Ibrahim dah berumur, dah tua dah. Isteri dia pun aqiran, orang tua dah. Tuan-tuan, tiba-tiba malaikat kata, wahai Nabi Allah Ibrahim, isteri kamu akan ada kandungan dia, dalam perut dia akan ada satu benih akan masuk, dan itulah anak kepada kamu nanti, lalui daripada daripada Sarah. Tuan-tuan, ni cerita dia. Cerita ni tuan-tuan, saya bawa tuan-tuan kepada satu tempoh masa. Ni cerita Nabi Ismail dah pun ada di Mekah. Saya tak masuk bab tu, saya terus cerita bab tentang Sarah ni di kota Mesir ni. Sampailah habis tuan-tuan. Nombor 2 berita apa? Sarah bila dengar berita apa dia buat? First impression dia ialah apa? Bila dengar berita kata dia akan mengandung, first impression dia ialah dia gelak. Takkan kot, saya dah tua kot, saya ni mana boleh. Dia gelak. Oleh kerana impression gelak, anak yang lahir itu digelarkan dengan nama ketawa. Maksud ketawa dalam bahasa Ibrani iaitulah Ishaq. Ishaq itu maksud dalam bahasa Ibrani ketawa. Boleh nak? Okey tuan-tuan, ni bukan dongeng, ni bukan reka-reka, ni cerita dalam sirah. Tuan-tuan, sampailah habis Nabi Ibrahim alaihissalam. Nombor 2 berita apa? Nombor 2 berita adalah, wahai Nabi Allah Ibrahim, aku khabarkan kepada kamu bahawa sesungguhnya saudara kamu, anak saudara kamu Hud alaihissalam yang di lembah Sodom akan ditimpa satu bencana ke atas, azab ke atas umat dia yang bersifat songsang, LGBT ini akan ditimpa azab oleh Allah. Apa jawapan, apa soalan Nabi Ibrahim? Ya malaikat, bagaimana keadaan Hud alaihissalam dan juga pengikut-pengikutnya? Hud alaihissalam dan pengikutnya akan diselamatkan oleh Allah, tapi keseluruhan manusia yang ingkar ini akan diazab oleh Allah. Ini tuan-tuan yang berlaku pada Nabi Hud alaihissalam. InsyaAllah tuan-tuan, saya nak berhenti dekat ni, sebabnya saya tak mau masuk cerita pasal Nabi Ismail. Kerana Nabi Ismail punya kisah akan ada dia punya perentetan panjang sangat-sangat, sebab dia akan berkait pula dengan satu lagi, Ishaq alaihissalam. Bila kait dengan Ishaq, tuan-tuan akan jumpa satu lagi Nabi, nama Nabi Ya'qub. Bila jumpa Nabi Ya'qub, tuan-tuan akan jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan, kita nak bagi dia ada telusuran itu. Sebab tu saya cerita tuan-tuan tentang Nabi Ibrahim sahaja pada malam ni. InsyaAllah kita akan masuk pula dalam bab tentang Nabi Ismail, kerana Arab kacukan itu datang daripada sulbi
Nabi Ibrahim di bawah susul galur keturunan Ismail alaihissalam, bukan Ishak. Walaupun dua-dua orang daripada adik-beradik sedarah sebapa, mak lain, bapa yang sama, tapi tuan-tuan, sulbi keluarga Nabi Muhammad datang daripada sulbi Nabi Ismail alaihissalam. Boleh no? Boleh no? Ikut malam ni insya-Allah tuan-tuan. Panjang-panjang pun tuan lupa habis semua, cukup dekat ni kot. Wallahu alam tuan-tuan, wallahu alam bisawab. Yang baik daripada Allah, yang buruk tu daripada saya tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Saya bersemangat nak mengajak juga, sebab tuan-tuan tengok jadi macam ni, tara ni biar ramai permatan dan makhluk dapat rahmat Allah Taala bagilah tuan-tuan. Dengan asbab tuan-tuan hadir malam ni tuan-tuan, mungkin Allah beri kita keberkatan hidup, Allah beri kita keampunan, Allah mudahkan urusan kita. Tak terlalu awal tu saya ucapkan salam nisfu Syaban dan salam Ramadan al-Mubarak. InsyaAllah tuan-tuan, kita mungkin akan berjumpa lepas Ramadan kot. Lepas Ramadan baru kita jumpa balik InsyaAllah tuan-tuan. Wallahu alam bisawab. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Minta ampun, minta maaf sepanjang kita berjumpa dan mengajak ini tuan-tuan. Anda tersalah dan tersilap kata, saya mohon beribu kemaafan. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa balik pada Syawal mungkin. Jika Syawal pun kita cuti, jumpa lepas Syawal lah. Wallahu alam. Biasanya macam tu lah tuan-tuan. Ramadan sebulan, Syawal sebulan, lepas tu lepas kenduri buat apa, open house ke apa ke, baru jumpa balik. Masa jumpa balik semua dah padam masak dah. Dua ya. Sama ada padam masak ataupun dua hospital lah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada di alam maya malam ni tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir. Ada ramai malam ni juga di dalam kita punya alam maya. Wallahu alam. Dan juga di alam nyata kat sini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.